Nama saya Sri Dupitra, anak perempuan Antasekaran. Pada hari yang indah sangat pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membuat satu pembentangan, iaitu Unit 11 Kod Etika Profesionalisme Keguruan dan Peraturan Pendidikan. Apa itu kod etika sebenarnya? Akan merupakan satu garis panduan untuk meningkatkan kualiti, produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dan memberi penekanan kepada aspek peraturan, peranan nilai serta tingkah laku profesion. Profesionalisme keguruan terdiri daripada 4 komponen, iaitu tanggungjawab guru terhadap murid, ibu bapa, rakan sejawat dan profesion guru keguruan, dan akhir sekali masyarakat dan negara. Adalah seseorang guru mestilah mengada tingkah laku terhadap murid-murid mereka. Yang pertama, memberi keadilan kepada murid-murid tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal peribadi guru dan memberi dan mengajar murid tanpa sebarang bayaran. Yang akhir sekali adalah menunjuk cara pakaian yang akan menjadi contoh kepada murid-murid. Jom kita pergi kepada tanggungjawab yang seterusnya. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang kod etika profesionalisme keguruan yang kedua, iaitu tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Guru mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa murid. Oleh itu, guru hendaklah berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga dan menganggap semua maklumat yang diberi oleh ibu bapa tentang keadaan rumah tangga atau tentang anak mereka adalah sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa pun kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. Kedua, guru hendaklah memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan juga menggunakan maklumat itu secara teliti dan bijaksana seperti isu merokok. Jika mendapati anak mereka terlibat dalam kegiatan merokok, guru tersebut haruslah bertanggungjawab memberitahu kepada ibu bapa supaya tindakan yang wajar dapat diambil secara segera demi kebaikan murid. Yang ketiga adalah guru hendaklah mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Sebagai contoh, cikgu tidak boleh mengutuk tentang ibu bapa mereka kerana ia boleh menjejaskan hubungan antara murid-murid dan juga penjaga. Yang terakhir ialah guru hendaklah mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid. Sebagai contoh, seseorang guru tidak harus menunjukkan sikap pilih kasih sayang mengikut status sosial seseorang murid. Hari ini saya akan menjelaskan serta menguraikan berkenaan kod etika profesionalisme keguruan. Yang ketiga iaitu tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Yang pertama adalah tidak mencemarkan nama baik seorang guru. Tidak mencemarkan nama baik seorang guru bermaksud tidak menceritakan sesuatu yang boleh mencemarkan maruah seorang guru, sama ada di hadapan murid maupun ibu bapa. Adalah disarankan kepada guru-guru supaya sentiasa mengelak daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru. Yang kedua adalah tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan. Contohnya, bermain telefon bimbit ketika mengajar, datang lewat ke sekolah dan lewat membuat perancangan pengajaran harian. Itu adalah tingkah laku yang tidak patut ada dalam diri seorang guru. Yang ketiga adalah menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Guru-guru haruslah menjalankan tugasan masing-masing dengan penuh amanah, ikhlas dan profesional. Di samping itu juga, seorang guru haruslah sentiasa cekap dalam menjalankan tugas serta tanpa ada masalah penyelewengan dan cuai. Seterusnya ialah sentiasa bersedia membantu rakan sejawat. Guru hendaklah sentiasa membantu sama ada dari segi ilmu dan sebagainya.
Antara yang paling penting adalah sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Seorang guru mestilah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik dan progresif. Yang terakhir adalah sentiasa melibatkan diri atau menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Seorang guru hendaklah sentiasa berdedikasi, rela berkorban masa dan tenaga dalam sesebuah pertubuhan guru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abang Zulkarnain bin Abang Halani akan menerangkan kod etika profesionalisme keguruan yang bertajuk tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Guru merupakan individu yang penting dalam usaha melahirkan generasi yang berjaya di peringkat sekolah. Oleh itu, guru hendaklah bertingkah laku dan menjalankan tanggungjawab dengan mengambil kira keperluan masyarakat dan negara. Dengan itu, guru hendaklah berusaha memupuk nilai dan sikap yang baik dalam kalangan murid supaya mereka dapat menjadi insan yang bertanggungjawab dan berguna, menghormati kedua orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan menghormati perbezaan budaya, agama, keturunan, dan bangsa. Hal ini kerana Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Perpaduan akan dapat dibentuk sekiranya semua masyarakat memahami nilai toleransi dalam menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman dan harmoni. Guru-guru perlu menunjukkan sikap yang baik dan berusaha memupuk persefahaman antara pelajar yang berbilang kaum agar mereka tidak berlaku perpecahan dan seterusnya menggugat keharmonian negara. Seperti yang berlaku pada peristiwa 13 Mei, perpecahan kaum disebabkan ada perpaduan dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Oleh itu, tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara amatlah penting dan perlu dididik daripada peringkat sekolah, seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pepatah ini jelas menjelaskan bahawa setiap perkara yang dilakukan perlulah dididik daripada peringkat akar umbi, supaya tidak menjadi amalan dan budaya untuk mereka pada dewasa kelak. Selain itu, guru juga perlu mengelakkan daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara atau yang bertentangan dengan rukun negara. Hal ini kerana sekiranya berlaku satu kesilapan atau kesalahan dalam melakukan proses pembelajaran, murid-murid akan mendapat info yang salah tentang apa yang dipelajari oleh guru. Jadi, guru-guru haruslah berhati-hati sebelum menyatakan atau memberi ajaran, kerana kesilapan tersebut mampu menjadikan murid untuk tidak cemerlang dan seterusnya menjadi insan yang akan memberi kerosakan kepada negara. Guru hendaklah menggalakkan kerjasama yang baik antara ibu bapa, institusi pendidikan dan masyarakat. Persefahaman yang wujud dalam kalangan mereka akan menjadi contoh kepada murid untuk menjadi insan yang bertanggungjawab dan berguna pada usia dewasa nanti. Oleh itu, setiap pergerakan atau perkara yang dilakukan oleh masyarakat atau ibu bapa akan menjadi contoh yang baik dan tauladan. Seterusnya, murid-murid dapat menjadi insan yang berguna seperti yang mereka lihat di depan mata. Sebelum menjadi insan yang berguna, mereka haruslah mempunyai mentor, iaitu ibu bapa masyarakat, yang akan memberi inspirasi kepada mereka supaya bertanggungjawab dan akan menjadi pemimpin yang mewarisi negara pada usia dewasa nanti. Guru-guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang baik yang boleh diterima pakai oleh masyarakat. Pergerakan yang dilakukan oleh guru akan dinilai oleh masyarakat luar kerana mereka merupakan individu penting yang mendidik dan memberi pelajaran kepada anak-anak mereka. Murid-murid yang melihat situasi tersebut juga akan mampu menilai bagaimana pergerakan guru-guru dalam usaha menjadi masyarakat yang baik. Oleh itu, setiap pergerakan yang dilakukan oleh guru hendaklah teliti dan tidak menjadi umpatan orang.
kerana profesi guru adalah sangat penting untuk menjamin kecemerlangan dan kejayaan anak-anak masyarakat sebelum menjadi pemimpin yang mewarisi negara pada usia dewasa nanti. Guru mempunyai tanggungjawab yang berat yang perlu dipikul kerana kecemerlangan atau kejayaan guru-guru adalah kejayaan anak-anak. Sebelum menjadi seseorang yang berguna, anak-anak perlu menuntut ilmu di sekolah yang diajar oleh guru. Sekiranya berlaku kesilapan atau kesalahan sepanjang tempoh tersebut, ia akan menggugat kecemerlangan anak-anak. Seterusnya akan memberi kesan yang negatif kepada negara. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.